Lupakan penulin udara lama. Hello Virus Fit bukan sekadar menapis habuk dan debu, tapi menghapuskan virus bawaan udara dengan All Clean. Elakkan virus. Hello Magic. SK Magic. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 November 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Mahkamah mengekalkan 8 Disember untuk keputusan kes rayuan Najib Razak bagi membatalkan sabitan dan hukumannya dalam kes rasuah SRC International. Mahkamah rayuan memaklumkan peguam Najib bahawa permohonan mereka untuk menangguhkan tarikh penghakiman tidak dibenarkan. Ketika dihubungi Malaysia kini hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul turut mengesahkan bahawa Mahkamah rayuan telah menolak permohonan penangguhan itu. Peguam Najib Muhammad Farhan Muhammad Syafiee turut mengesahkan pihak pembelaan baru menerima surat itu hari ini. Semalam pasukan peguam bela Najib memohon tarikh keputusan itu ditangguhkan ke tarikh antara 13 hingga 17 Disember. Ini dengan alasan bahawa bekas Perdana Menteri itu masih berada dalam kuarantin rumah sekembalinya dari perjalanan ke Singapura. Najib sebelum ini diberi kebenaran awal untuk mendapatkan sementara pasportnya dari 20 Oktober hingga 22 November supaya dia boleh berada di Singapura untuk bersama anak perempuannya Noriana Najwa. Seterusnya, Pengerusi PH Anwar Ibrahim mengenepikan kesaan supaya dirinya berundur sebagai Ketua Pembangkang susulan kekalahan gabungan itu di PRN Melaka. Sambil mengakui semua pandangan akan diambil kira, Anwar turut mengingatkan ahli sekutu PH bahawa kesaan sebegitu boleh mengundang reaksi negatif. Satu pandangan lah, tak apalah, kita teliti juga. Tapi itu saya kata, saya bagi peringatan. Jangan nampak pandangan-pandangan itu jangan dilihat sebagai agak arrogant atau angkuh. Jadi menimbulkan reaksi yang tidak baik di kalangan lain. Itu yang sebab kita kena jaga. Anwar berkata demikian ketika ditemui pemberita di Bangi semalam bagi menjawab adun bilut Lee Chin Chen dari DAP yang menggesanya berundur sebagai Ketua Pembangkang. Selain itu, kata Anwar, dia akan bertanggungjawab ke atas prestasi PH dalam PRN Melaka sambil menambah bahawa kekalahan pembangkang mesti dianalisis dalam semua aspek. Pemimpin PKR baru-baru ini membidas sekutunya kerana menuding jari kepada Anwar dengan menyatakan PH harus bertanggungjawab secara kolektif terhadap keputusan yang dibuat oleh Pakatan Pembangkang. Ahli Parlimen Bachok Ni Abdul Aziz mengingatkan partinya PAS adalah lebih baik memperbetulkan keadaan dan bekerjasama semula secara langsung dengan UMNO. Selepas kemenangan PN dan kekalahan PN di PRN Melaka, Ni Abdul sekali lagi menggesa penjajaran semula dengan UMNO. Dalam satu hantarannya di Facebook, bekas AJK PAS Pusat itu berkata, Muafakat Nasional merupakan perjanjian politik terbaik yang berjaya menyatukan dua kumpulan besar umat Islam yang bertelaga sejak puluhan tahun. Dia juga mempersoalkan mengapa Pakatan Muafakat Nasional runtuh dalam tempoh yang singkat, sedangkan PAS mampu bertahan 7 tahun bersama DAP dalam Gabungan Pakatan Rakyat dari 2008 hingga 2015. Baru-baru ini, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari dan Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berbalas kenyataan berhubung tindakan PAS yang tidak bersama dengan UMNO di PRN Melaka. Sebelum ini, Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah menegaskan kerjasama Muafakat Nasional masih wujud dan masalah yang berlaku di antara parti itu dengan UMNO berpunca daripada hubungan dengan Bersatu. Baik, kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Beberapa pemimpin pembangkang menggesa Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun supaya campur tangan dalam siasatan yang dibuat terhadap Aziz Jamal. Ia berhubung ucapan yang dibuat ahli Parlimen Sepanggar itu ketika membahaskan bajet 2022 pada 9 November lalu. Kami dari pihak pembangkang ingin membantah tindakan yang diambil oleh polis kerana ini menjadikan polis seperti ala politik untuk menggertak dan juga mengancam kebebasan dan juga peranan yang dimainkan oleh ahli Parlimen Pembangkang. Saya harap Tan Sri yang Ketua boleh buat ruling
Kalau pihak polis tak ambil tindakan, kena rujuk dulu kepada speaker. Bila speaker tidak menentang, membantah, mengapa ini menjadi satu isu? Ini sangat tidak adil kepada Yang Berhormat Rais Bangah. Sementara itu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berkata, siasatan ke atas Aziz telah mencipta duluan berbahaya di Dewan Rakyat. Walaupun dari segi substantifnya saya boleh tahu, saya baca teks ucapan YB Sepangga, tidak ada menjurus kepada treasonable offence. Ya. Ini hanya penafsiran longgar yang dibuat. Saya sekali lagi usulkan kepada speaker supaya speaker campur tangan menyatakan ini ruang parlimen. Semalam Aziz mengesahkan telah dipanggil untuk membantu siasatan berhubung ucapannya yang memberi amaran bahawa gesaan supaya Sabah berpisah dengan Malaysia semakin lantang susulan peruntukan tidak adil dalam pembentangan bajet 2022. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Dua bekas Perdana Menteri terus bertelakah dalam isu ganjaran kerajaan terhadap pemegang jawatan itu. Najib Razak hari ini membalas serangan Dr. Mahathir Mohamad selepas diasak bertubi-tubi dalam isu permohonan hartanah mewah kerajaan. Dalam satu hantaran di Facebook, Najib membangkitkan dakwaan tawaran pajakan tanah 34 ekar di Langkawi semasa anak Mahathir Mukris menjadi Menteri Besar Kedah. Najib mendakwa pajakan 60 tahun telah diberikan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi atau LADA. Mahathir merupakan penasihat LADA daripada tahun 2003 hingga 2016. Najib juga mendakwa Mukris mendapat lesen pembalakan untuk kawasan 100 hektar di Sarawak pada 1994. Ahli Parlimen pekan itu turut memuat naik dokumen didakwa surat tawaran pajakan itu serta surat penghargaan daripada Mukris berkaitan kelulusan pembalakan itu. Sehari sebelum PRN Melaka, Najib menarik balik permohonannya untuk mendapatkan hartanah yang didakwa bernilai 100 juta ringgit yang layak dipohon oleh bekas-bekas Perdana Menteri. Sementara itu, satu siri TV mengenai kisah Jolo dan skandal 1MDB dilaporkan sedang dalam perancangan. The Hollywood Reporter melaporkan Bu Williman, pencipta siri TV thriller politik terkenal House of Cards, bakal menghasilkan siri TV berkenaan. Siri ini berdasarkan buku $1 Billion Whale, The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood and the World yang ditulis wartawan Tom Wright dan Bradley Hope. Pelakon Malaysia Michelle Yeoh akan menjadi antara penerbit siri berkenaan dan akan diterbitkan bersama oleh SK Global yang membiayai filem blockbuster Crazy Rich Asians. $1 Billion Whale berkisah mengenai peranan ahli perniagaan Loh Teck Joe atau dikenali sebagai Jolo dalam skandal 1MDB. Jolo pernah menjadi orang kepercayaan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menubuhkan 1MDB sebagai dana kekayaan negara. Syarikat itu memperoleh berbilion-bilion ringgit dalam bentuk bond, tetapi kebanyakan wang telah diselewengkan. Pada 4 Disember 2018, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur mengeluarkan waran tangkap terhadap Jolo
bagi membantu siasatan skandal 1MDB. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin. Untuk sekilas fakta, untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.